peringatan. Nak peringat sini dia kata wa yushtaratu dzikru maf'ulin, dan disyaratkan menyebut maf'ul, peringatan. Sebut maf'ul ma'a nahwi, seumpama perkataan talaqtu. Talaqtu ni bahasa Arab, dia terdiri pada fa'il dan fa'il. Fa'il talaq, tu dhamir muttasil, dia jadi fa'il. Jadi telah aku tolak, dan jadi dalam akad ni dia akan guna fi'il madhi lah. Mana aku tolak apa? Tak boleh tak gantung tu. Tak boleh bergantung gitu tu. Dia kena aku tolak, kena sebut maf'ul dia. Yang kerja tolak tu kena ke siapa? Ma yaqa'u alaihi al-fi'l, benda yang fi'il tu kena di atasnya. Dan wa mubtada'in, ay wa yushtaratu dzikru mubtada'in, dan mesti sebut mubtada' ma'a nahwi. Kalau khabar dia kena sebut mubtada'. Nahwu taliq, makna tak boleh kata talik saja, kena sebut kamu anti talik, isteriku. Dia kena sebut gitu. Jadi tak boleh ada predikat, tak ada subjek. Okay. Kemudian katanya falau nawa ahadahuma lam yu'athir kama law qala taliqun wa nawa anti au imraati wa nawa lafza taliqun. Apabila salah satu bahagian kalimah tersebut hanya diniatkan dalam hati, maka tidak membawa pengaruh, tak ada masalah, tak berlaku tolak. Sebagaimana bila mengatakan talikun adalah tertolak sambil meniatkan anti kamu, disebut talikun dalam hati dia niat kamu tertolak, tak, sambil meniatkan anti engkau. Atau mengatakan imraati isteriku sambil meniatkan talikun dalam hati, ini tak boleh. Jadi hak dalam hati ni tak kira. Tak kira sebab itu dia kata ditafri'kan selepas daripada itu falau, maka falau nawa ahadahuma, maka kalau seseorang itu meniatkan salah satu saja, wa lam yu'athir, tidak memberi kesan. Maksud apa? Tidak berlaku tolak. Seumpama contoh kalau dia kata talikun wa nawa anti, disebut talikun dalam hati, sebut anti kamu talikun, tapi kamu tak sebut mulut dalam hati. Ataupun dia kata imraati isteriku, dalam hati dia sebut talikun, tak jadi. Dia semua kena berlafaz. Semua kena berlafaz. Okey, tengok situasi kalau dia jawab kepada permintaan. Illa in sabaqa dhikruha fi su'alin fi nahwi talliq imra'atak faqala tallaqtu bila maf'ulin aw fawwadha ilaiha bi talliqi nafsaki faqala tallaqtu wa lam taqul nafsi fayaqa'u fihima. Kata dia, kecuali jika wanita telah pernah tersebut sebelumnya dalam satu permintaan. Dalam contoh, contoh tu, tolaklah isterimu. Kemudian suami mengatakan saya mentolak. Dia tak sebut saya mentolak isteri je, dia sebut saya mentolak je. Tapi sebelum tu didahului oleh permintaan, tolaklah isterimu. Kemudian suami mengatakan saya mentolak tanpa menyebut objek. Objek penderitanya. Atau dia suami menyerahkan tolak kepada isteri dengan suami kata gini, tolaklah dirimu. Kemudian isteri mengatakan saya mentolak tanpa mengatakan diriku, maka tidak dalam dua contoh ini menjadi, tak jadi. Tidak apa ni? Dia kata mana? Maka tidak dalam dua contoh ini menjadi. Apa dia gitu apa tidak tu? Dia kata tidak tak. Maka tidak dalam dua contoh ini menjadi. Apa dia kata tidak? Ni jadi ni.
Kecuali hak tadi dok jadi dia kata tolik. Dalam hati kata mu. Tertolak disebut. Bahasa kita ada tertolak. Siapa tertolak? Kamu tu tak sebut. Dia tak sebut. Kata tertolak. Jatuh tolak. Kita jatuh tolak. Siapa jatuh tolak? Dia tak sebut. Apa ni? Subjek tu tak sebut. Dia tak sebut. Kamu ke isteri ku. Dia sebut tertolak. Jadi tak jadilah. Okey, kecuali didahului oleh ayat sebelum tu. Itu isunya. Jadi ayat hak terjemahan ni kecuali jika telah pernah sebelumnya dalam satu permintaan. Itu pun tak apa jelas tu. Dia patut dia kata telah pernah tu makna lama dah. Dia nak kena segera. Kalau sebut lama dah, sebut lama dah, maring kata. Dia kata ke mana? Okay. Awak tolaklah saya. Sebut maring awak tolaklah saya. Lepas tu hari ni kata saya tolak. Tak jadi. Hak maring tu tak jadi. Dia kalau segera, dia jawab segera sebab dia kaitan rapat tu baru dia jadi. Dia tak sebut maf'ul, tak sebut hak kena tolak. Tetapi tengok sini. Jadi ayat hak dalam terjemahan ni dia jadi makna balik, makna menyalahi hak kehendak tu. Dia kata maka dalam dua contoh ini maka tidak dalam dua contoh ini menjadi. Maksudnya maka dalam dua contoh ini menjadilah. Tidak tu buang. Tidak tu buang. Perkataan maka tidak muka surat 142 tu, perkataan tidak tu tak dalam kurungan. Kau tak mau buang pun tak dalam kurungan. Dia akan jadi maka dalam dua contoh ini menjadi. Okey. Kita tengok balik isu apa ni. Dia kata gini, illa in sabaqa dhikruha. Tidak menjadi makna kalau sebut sahaja predikat tak ada subjek. Sebut aku tolak, tak ada siapa hak kena tolak, tak sebut. Maka hukumnya tak jadilah. Kalau tu diniat dalam hati. Kecuali tu mau bagi illa. Illa. Okey. In sabaqa dhikruha, jika telah terdahulu oleh sebutnya. Oleh sebut apa? Sebut apa nama ni? Lafaz tadi. Sebut kita kata kalimah itu. In sabaqa dhikruha, atau sebut perempuan tadilah, kita kata sebut perempuan. Sebut perempuan tadi. Sebut isterinya tadi fi su'alin, dalam soalan, fi nahwi, seumpama dia kata gini, talik imra'atak, tolaklah isteri kamu. Sekarang dia khabar, mu tolak binimu. Gitu. Mu tolaklah binimu. Nampak kurang ajar sangat kamu. Mu tolaklah binimu. Jadi sebelum dia lafaz tu, kawan dia sebut dah, kamu tolaklah isteri kamu. Faqala, lalu dia kata tolak tu, aku tolak. Dia kata aku tolak. Aku bila maf'ulin, tanpa sebut maf'ul. Aku tolak bini ku, tak sebut itu, sebab aku tolak saja. Jatuh tak? Jawapannya belakang, jawapannya jatuh. Sebab apa? Sebab dia dikira jawab bagi soalan hak sebelum tu. Kerana dekat, dia kata tolaklah bini kamu. Dia pun kata aku tolak. Tolak siapa? Bini dia. Sebab dekat soal dan jawab tu dekat, maka boleh dia akan berkait juga jawapan tu dengan soalan sebelum ni. Okey. Au fawwadha ilaiha, ataupun suami menyerahkan kepada isteri. Fawwadha ai fawwadha talaqa ilaiha, kepada isteri. Suami serah tolak kepada isteri. Mana? B. Dengan perkataan suami. Ni B tu harah jar. Suami sebut mana? Talliqi nafsaki, he isteri, he bini aku, tolaklah dirimu. Dia serah tolak. Dia panggil tafwid at-talaq. Serah tolak. Kamu nak tolak kan? Tolak lah. Jangan main orang lelaki. Kalau orang puang ugut. Orang puang ugut. Zaman sekarang ni benda boleh berlaku tak? Jadi orang puang ni maklum sajalah. Emosi dia memang melebihi. Jadi hak lelaki lah kena tak emosi. Kena tak emosi, kena tahan.
Jadi kalau bini ugu, tolak saya. Jadi tok kawan, mu tolak ah, kamu nak tolak bini, mu tak nak tolak ah. Tolak dirimu. Dia suruh tolak ah. Oh, puan tu sambung. Aku tolaklah diriku. Jatuh. Apa tak? Jatuh. Gigi serah tolak jatuh. Kawan ni sambut jatuh balik ada. Lepas tu mulalah nangis. Apa tak? Masalah tu lah. Masa marah tu dah ada apa. Sungguh sangat. Bila dah kena tolak tu menangis. Dah. Mulalah cari orang nak buat kerana. Cari Tok Imam. Kan nak nikah dengan Tok Imam. Cari Tok Imam tu nak buat kerana. Macam-macam nak pergi lapor ke pejabat, takut kena rekod. Apa tak? Takut kena kira tolak luar mahkamah kerana. Jadi dia cari Tok Imam. Tok Imam reti apa lah. Jadi masalah fauda kacabila jadi. Okey. Maka dia serah tolak dengan lafaznya taliki nafsaki, tolaklah engkau akan diri engkau. Faqalat, maka isteri jawab, talaqtu, aku tolaklah. Walam takul nafsi, dia kata pun aku tolak diri aku disebab aku tolak. Jadi tak jawapannya jadi kerana soalan sebelum tu telah memaksudkan apakah kehendak lafaznya talaqtu. Maka jawabnya fayaqa'u fihi ma, jatuh dalam kedua-dua masalah tadi. Masalah mana? Yang dia orang sebelum tu suruh tolak, dia pun tolak, ataupun dia serahkan kuasa tolak pada isteri, lalu isteri kata aku tolak. Okey, habis. Jadi ayat tu kena baiki Tidak tu tak ada tu. Maka tidak dalam dua contoh ini menjadi, kena buat gini. Maka dalam dua contoh ini menjadi. Tolak tu jadi. Okey, habis. Ni masuk dah bahagian kita. Tadi lah bahasa Arab. Sekarang ni kalau bahasa Melayu jadi dah. Aku cerailah engkau. Aku cerailah engkau. Jadi dah. Tengok dia kata. Watarjamatihi ay mushtaqin. Mushtaqi ma dhukira. Mushtaqi ma dhukira bil ajamiyati. Fatarjamatu talaqi sarihun 'ala al-madhhab wa tarjamatu sahibaihi sarihun aidan 'ala al-mu'tamad wa naqala al-Adra'i 'an jam'in al-jazma bihi, dan menggunakan bahasa asing terjemahan dari mushtaq. Mushtaq tu makna kata ambilan. 3 kata di atas mana? Tolak, firaq dengan sarah. Maka kata terjemahan dari tolak adalah sarih menurut mazhab, dan terjemahan firaq dan sarah juga sarih menurut pendapat yang mu'tamad. Al-Adra'i menukil dari segolongan ulama adanya mantaban, mantak jazam kepastian. Mantak ni makna memang orang sepakat pada muktamad ini, pada yang muktamad ini. Gini. Okay, sekarang ni masuk masalah bila lafaz tolak itu bukan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Arab. Kata dia watarjamatihi. Watarjamatihi, mana? Kembali pada atas pada ala mushtaqi talaqin. Watarjamatihi. Watarjamatihi bi mushtaqi talaqin. Situ. Wa bi tarjamatihi, dan terjemahnya. Terjemah ai tarjamati mushtaqi ma dzukira. Kata ambilan lafaz-lafaz yang telah tersebut, tarjamah bil ajamiyah, dengan bahasa ajam. Bahasa ajam ni makna bahasa selain Arab. Maka jadi jatuh juga tolak dengan kita menggunakan bukan bahasa Arab, terjemahan kepada lafaz-lafaz 3 tadi, tolak, sarah dengan firaq. Fatarjamatu talaq, maka terjemahan perkataan tolak sarihun alal madhab, ini dikira tolak yang sarih, lafaz yang sarih atau qaul madhab. Makna ni pandangan mu'tamad berdasarkan qaul Imam Syafi'i. Nampak? Alal mazhab tu makna
riwayat ataupun pandangan Imam Syafi'i yang pegang dan dikira sebagai pandangan mazhab dan difatwa serta muktamad. Sebut alal mazhab. Makna kaul ini disebut oleh Imam Syafi'i sendiri. Terjemah tolak dalam bahasa kita. Makna bahasa kita apa? Kita guna tolak kot kan? Tolak tu kira bahasa Arab dah. Cerah. Mana lafaz cerah tu kira soreh. Ya khabar ke bunyi aku cerahmu. Hey Minah. Jatuh tak? Jatuh lah. Jatuh. Walaupun tidak guna lafaz tolak. Asal putih benda. Divorce. Ya. Bahasa putih, bahasa benda lagi. Ikutlah bahasa-bahasa India, bahasa Cina, lafaz terjemahan tolak, terjemah betul tu dikira lafaz soreh. Okey. Wa tarjamatu sahibaihi, dan terjemahan dua lafaz lain temang di mana? Tadi ada tiga bahasa Arab, ada tiga lafaz yang dikira soreh. Talaqun wa sarahun wa firaqun. Firaq dengan sarah ni itu sahibai. Dua lagi itu sarihun aidan alal mu'tamad, juga dikira sahih atas qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad maknanya ada qaul muqabil mu'tamad dia lah. Tapi hak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i hukumnya sarih juga. Bahkan wa naqala al-Adhra'i, Imam Adhra'i menukilkan an jam'in daripada sekumpulan ulama Syafi'iyah al-jazma bihi, menjazamkan dengan qaul mu'tamad ni. Memang maknanya hak tu mu'tamad. Hak tu mu'tamad. Okey. Jadi sini kalau ikutnya, kalau kita dalam hasyiah tu bila sebut gitu ada nukilan daripada dalam Imam Ar-Rafi'i dalam Aslur Rawdah menukilkan daripada Imam Haramain dan Imam Ruyani mengatakan itu kinayah. Itu dikira sebagai kinayah. Ala kulli hal. Okey. Jadi hak dipilih oleh pandangan di sini annal mu'tamad, kata Syekh Muhasyir kita, khilaf. Jadi pada masalah lafaz sarah dengan firaq ini, hak muktamadnya ialah dikira sebagai kinayah, tidak dikira sebagai lafaz soreh. Jadi hak dibawa di sini, hak muktamad ini, pandangan muktamad ini lemah jika dibandingkan pandangan-pandangan yang disahihkan oleh ulama lain. Okey. Jadi hak confirmnya lafaz hak terjemah tolak betul. Hak terjemah tolak betul. Tengok. Kata dia lagi, wa minhu a'taitu au qultu talaqaki wa awqa'tu au alqaitu au wada'tu alayki at-talaqa au talaqi wa ya taliqu wa ya mutallaqatu bitasydidi al-lam. Termasuk yang sharih iaitu a'taitu ataupun qultu. A'taitu ataupun qultu talaqaki, yakni saya berikan, saya ucapkan tolak kamu. Auqa'tu alqaitu wada'tu alaiki at-talaqa atau talaqi, maksudnya saya jatuhkan, saya campurkan, saya letakkan atas dirimu tolak atau tolakku. Dan juga ya taliku, hai yang tertolak, dan ya mutallaqatu, wahai yang mutallaqatu, yang ditolak jugalah. Wahai yang ditolak. Okey. Sekarang ni masih perbincangan tentang lafaz-lafaz yang dikira soreh lagi. Tadi betul tu, aku tolakmu ataupun mu tertolak. Apa lagi yang dikira soreh? Wa minhu, dan di antaranya ialah a'taitu, aku beri. Au qultu, atau aku kata. A'taitu talaqaki, talaqaki,
atau aku kata talaqaki, tolak akan kamu. Satu. Dia guna sirah tu. Ni sirah bahasa Arab lah kita. Ataupun wa auqatu, aku telah jatuhkan. Ataupun alqaitu, aku campakkan. Wada'tu, aku letakkan. Alaiki at-talaq, aku campakkan tolak ke atas kamu, aku letakkan tolak ke atas kamu. Apa lagi? Aku auqa tu jatuh, aku jatuhkan tolak atas kamu. At-talaqa au talaqi, aku jatuhkan tolak atau aku jatuhkan tolakku. Soreh belaka. Lagi, wa ya taliku, wahai perempuan yang tertolak. Dia seru, dia panggil bini dia, hei yang tertolak. Au ya mutallaqatu, wahai perempuan yang ditolak. Bitasydidil lam, baca dengan tasydid lam. Mutallaqa, mutallaqatu, bukan mutliqah. Mutliqah tu terlepas. Okey, jadi hukumnya apa? Hukumnya jatuh, tolak dan dikira sorih, lafaz sorih. Apa maksud lafaz sorih? Makna Tok Qadi kalau hukum dengar lafaz ni, Tok Qadi tak payah tanya niat dah. Jatuh dah. Tak payah tanya dah, awak sebut tu ada niat dah. Ada niat tak ada niat, lafaz sorih dikira sebagai jatuh. Yang berhajat kepada niat tu kinayah. Sebagaimana dia akan sebut nanti. Kemudian katanya la anti talaqun wa laki at-talaqu bal huma kinayatani ka in fa'alti kadza fa fihi talaquki aw fa huwa talaquki fi ma istadhharahu shaykhuna li'anna al-masdara la yusta'malu fil 'aini illa tawassu'an. Tidak termasuk, makna tak dikira lafaz sorih anti talaqun, engkau adalah tolak. Laki talaku, untukmu tolak. Lagi, tapi dua ini adalah kinayah, sindiran. Sebagaimana kinayah pula jika engkau lakukan begini maka disitulah tolakmu, atau maka itulah tolakmu menurut yang dianggap zahir oleh guru kami. Kerana bentuk masdar itu tidak bisa digunakan untuk makna ain, benda wujud tampak, kecuali untuk tawassuk, kelelapangan. Gini, tadi dia guna kata fi'il talak tu, ataupun dia guna apa lagi? Dia guna talikun mutallaqah, isim fa'il, makna engkau perempuan yang tertolak, perempuan yang kena tolak. Jadi bahasa Arab dia banyak binaan kalimah dan dia jadi beza hukum sebab penggunaan kalimah tu berbeza. Tengok di sini. Dia kata la, yakni la laisa bi sarihin. Tidak dikira sarih. Tidak dikira sarih. Makna hak ni tak kira sarih. Kinayah. Bila kinayah, Tok Qadi kena tanya apa niat awak. La anti talakun, engkau ialah tolak. Anti talakun, talakun bahasa Arab ni masdar. Masdar, dia bukan merujuk kepada kata nama orang. Kalau talik, orang yang kena tolak. Jadi engkau ialah perceraian. Contoh kita terjemah bahasa kita mudah lah. Engkau ialah perceraian. Boleh ada ayat gitu, tak boleh faham gitu. Engkau ialah perceraian. Tolak tu masdar, masdar perceraian. Engkau ialah perceraian. Tak kena tu. Nampak tak? Orang tak akan faham, kena tanya pula benda maksud perceraian tu. Tercerai ke, dicerai ke, perempuan yang kena cerai ke? Nampak? Jadi anti talakun ataupun laki at-talaq, bagimu perceraian. Bal huma kinayatan, bahkan kedua-duanya lafaz kinayah. Nak kinayah makna kalau ada niat jatuh, tak ada niat tak jatuh. Contoh kinayah juga macam mana? In fa'alti kadza fa fihi talaquki, jika kamu buat begian-begian maka pada perbuatan itu ada tolakmu. Contoh, bila kalau mu balik mak kamu maka padanya tolakmu. Padanya tolakmu. In fa'alti kadza fa fihi talaquki, padanya ada tolak kamu.
Dia guna tolak tu masdar. Au fahuwa talaquki, atau itu dia perceraian engkau. Jadi hukumnya kinayah juga. Lain kalau dia kata kalau kamu balik mak ayahmu kamu tertolak, fa anti taliqun, tu jadi taklid. Nampak tu jadi taklid tu. Hak ni taklid dengan ni kira kinayah ni. Dia tak jadi soreh ni. Maknanya kalau dia buat pun tak jatuh lagi kecuali ada niat. Kecuali ada niat. Fi mastadhharahu syekhuna, pada pandangan yang memilih dan menzahirkannya oleh guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey, jadi lafaz masdar talaqu atau talaqaki ataupun talaqun, lafaz masdar itu tidak dikira sebagai soreh kalau bentuk ayat macam ni. Kenapa? Li'annal masdara la yusta'malu fil aini illa tawassu'an. Kerana masdar tidak digunakan pada ain, pada ayat yang nak merujuk kepada ain, diri sesuatu, kecuali secara tawassu', secara meluas. Meluas ni maksud secara majaz lah. Tawassu' ni makna majaz kan? Kecuali secara majaz. Tawassu' ni makna berlaku tajawuz. Sebut kok tawassu'an tajawuzan, maksud apa? Majaz. Okey, dalam bahasa Arab dia gini. Bila kita buat ayat, bila kata awak anta adilun, awak orang yang adil. Betul tak? Ayat tu kena lah. Anta orang, subjek, predikatnya orang yang adil, kena lah. Bila kata awak ialah keadilan, masuk tak ayat? Tak jadi tak? Sebab awak merujuk pada orang, keadilan. Keadilan tu satu kata terbitan. Kalau dalam bahasa Arab kita bicara ni masdar. Masdar keadilan. Mana boleh kena ke orang? Keadilan tu benda hak bukan orang. Nampak? Jadi ayat tu dia ada bentuk kita kata majaz. Dia tak kata salah betul. Dia ada makna majaz, dia kena takwil. Engkau ialah keadilan, makna engkau yang menegakkan keadilan, engkau mempunyai keadilan, engkau yang orang yang membawa keadilan. Ada takwilan tu. Bila ada takwilan ni tak jadi soreh, dia tak jadi lafaz yang jelas maknanya, kerana ada makna banyak. Nampak? Jadi samalah ni. Bila dia kata anti talakun, kamu ialah perceraian, benda masuk orang yang perceraian, masuk orang yang mempunyai yang telah diceraikan. Boleh. Tapi adakah lafaz itu memberi makna itu secara jelas? Dia bergantung dan berhajat kepada niat. Jadi termasuk daripada kinayah. Kerana masdar tidak digunakan pada meletakkan ayat merujuk kepada ain. Nak letak tu subjek predikat tu biar ada kemunasabahan. Nampak tak? Dia ilmu. Benda dia ilmu. Kita nak khabar dia orang alim. Anta alimun, kamu orang alim. Munasabah alim ialah orang yang alim, isim fa'il. Bila kata anta ilmun, kamu ialah ilmu, macam mana kamu tu orang, ilmu tu ilmu? Ada takwil. Anta dzu ilmin, engkau orang yang mempunyai ilmu. Boleh tak? Dengan makna itu. Ataupun makna isim fa'il, anta masdar bermakna ism fa'il, anta alimun. Maka di situ dia dianggap sebagai kinayah. Wala yadurru al-khata'u fi sighati idza lam yukhilla bil ma'na kal khata'i fil i'rab. Kekeliruan menyebut bentuk kata yang tidak merosakkan maknanya sebagaimana kekeliruan i'rab adalah tidak mengapa. Salah letak baris. Dia kata talaqti imraati. Talaqti imraati. Dia nak khabar saya tolak isteri saya. Dia kata talaqti. Talaqti makna perempuan tu. Dah, dia nak khabar dia tolak isteri dia, dia guna salah i'rab, salah baris. Tata bahasa tak kena. Apa? Jadi hukumnya mana? Hukumnya wala yadurrul khata'u fi sighah. Tidak mudarat khata' salah pada sirah. Idza lam yukhilla bil ma'na. Mana
kalau tidak mencacatkan makna. Kalau tidak mencacatkan makna orang faham dah. Dia salah makna kata ni salah sebut je ni. Salah baris je ni. Nampak tak? Jadi waktu masalah kecil je lah. Tak, masalah kecil je. Orang faham. Dia tidak merubah makna. Hukumnya apa? Tak ada mudarat. Apa maksud tak ada mudarat? Tolak itu sah, jatuh. Dia kata contoh mana? Dia kata anti tawaliku, engkau ialah perempuan-perempuan yang tertolak. Mana boleh? Engkau tu seorang. Perempuan-perempuan tertolak tu ramai. Kalau dari segi struktur bahasa Arab tak kena. Tak, dia kena mutabakah antara mubtada' dengan khabar. Tiba-tiba tak mutabakah, tak sama. Subjeknya seorang, predikat orang nak menjadi khabar tu ramai. Tapi orang faham dah. Jadi tidak mencacatkan, hukumnya jatuh juga. Seperti salah pada i'rab. Contoh dia kata anti taliqan. Engkau ialah taliqan. Patutnya anti mubtada', taliqun tu patut baca taliqun lah sebab dia khabar. Khabar ni marfu'. Sini dia patut bagi depan, tiba-tiba baca bagi atas. Anti taliqan. Hukumnya mana? Jatuh juga. Tak ada masalah, tak ada mudarat. Okey. Kemudian katanya furu'un law qalat lahu talliqni faqala hiya mutallaqatun fala yuqbalu iradatu ghairiha li'anna taqadduma su'aliha yasrifu al-lafza. Yasrifu al-lafzu. Tak boleh gini. Taqaddum yasrifu lafza. Baca lafza. Taqaddum itu yasrifu lafza. Li'anna taqadduma su'aliha yasrifu lafza ilaiha. Bila isteri usul kepada suami, usul ni maknanya soal ke suami, minta dengan suami, dia kata apa? Tolaklah aku. Lalu suami mengatakan ia tertolak, maka tidak bisa diterima maksudnya untuk selain sang isteri, kerana didahului permintaannya itu membuat lafaz mengarahkan makna kepada dirinya. Gini. Ini kata pengarang furu'. Ini beberapa furu'. Pertama, furu' yang pertama, fara' yang pertama, lau qalat lahu talliqni. Kalau isteri khabar ketuk laki dia, awak cerailah saya. Awak tu baik lagi ya. Biasa mu lah. Mu cerai aku. Awak tu baik. Dah. Lalu masa mula nikah abang. Dah. Mula nikah lama-lama tak ada dah abang. Abang tu pergi kedai makan kedai mek siang boleh makan abe. Mu tak ada abe dah. Awak tu pergi baik lagi dah. Mu lah. Mu tolak aku. Dia kata talliqni. Faqala, tok laki jawab kan, hiya mutallaqah. Dia tertolak. Tok laki jawab dia, bukan awak. Situ. Bini minta dengan tok laki, tolaklah aku. Tok laki kata dia tertolak. Kalau ikut betulnya, khabar awak tertolak, mu tertolak, kamu tertolak. Tapi tok laki jawab dia, hiya. Bawa kepada kata ganti nama ketiga, bahasa Melayu tak? Dia kata dhamir ghaib. Patutnya orang tu cakap depan, kita guna kata ganti nama kedua, mukhatab. Tapi dia kata dia tertolak. Jatuh ke tak? Itu soalan dia. Jatuh ke tak? Fala yuqba. Tok laki kata, saya tak mau, saya bukan maksudkan bini saya maksudkan dia, bukan bini saya. Maknanya dia orang ketiga lah, bukan bini. La yuqbal iradatu ghairiha. Tidak diterima menghendaki suami orang lain. Kalau kata saya bukan maksudkan isteri saya, tak boleh. Sebab apa? Li'anna taqadduma su'aliha, kerana mendahului permintaan isteri itu, yasriful lafza ilaiha, memalingkan lafaz kepadanya. Kan bini minta dulu,
Bini kata, "Mu tolak aku." Patut tok lelaki jawab, "Aku tolak mu." Dia kata, "Aku tolak dia." Jadi dia tu memang kena ke bini dia. Sebab permintaan soalan bini hak mula-mula tu menyebabkan lafaz hak kediang tu memang hanya gi kepada bini. Nampak tak? Perkaitan antara jawab permintaan isteri dan jawapan suami tadi, walaupun suami guna hiya, dia tetap kembali kepada bini juga. Kerana apa? Kerana telah terdahulu soalan permintaan bini itu memalingkan lafaz hanya kepada dia. Patutnya jangan jawab. Tak. Okey. Wa min thamma law lam yataqaddam laha dhikrun ruji'a li niyyatihi fi nahwi anti talaqun wa hiya ghaibah au hiya talikun wa hiya hadirah. Dari keterangan ini, apabila tidak telah disebut isteri, kalau tak ada perkataan isteri tu terlebih dahulu, maka dikembalikan menurut niat sang suami. Dalam contoh, engkau tertolak sedang isteri tidak ada di tempat tu, atau ia tertolak padahal isteri berada di depannya. Okey. Masalah tadi, dia kata dia tertolak, padahal isteri khabar, "Tolaklah aku." Maka suami jawab dia tertolak. Dia tu kembali kepada isteri dah, sebab telah sebut lafaz ada kembalinya dhamir. Dia ada marja' dhamir, tempat kembali dhamir tu kepada sebelum tu. Okey. Lain keadaan daripada itu, wa min thamma, dari kerana itu, law lam yataqaddam laha dhikrun, kalau tidak mendahului sebut bagi isteri, tak sebut pun sebelum tu berkait dengan isteri, maka ketika itu raja'a li niyyatihi, barulah boleh kita kembali tanya kepada niat suami. Suami maksudkan siapa? Fi nahwi, contoh, anti talikun wa hiya ghaibah. Suami kata, "Anti talik," engkau tertolak, padahal bini tak ada depan. Bini tak ada depan. Dia kata anti talik. Dia kata siapa? Jatuh tak? Dikira soreh tak? Dia kena tengok niat. Sebab bini tak ada depan. Dia kata anti, kamu ni kata ganti nama kedua. Orang yang kita cakap tu ada depan. Tiba-tiba bini tak ada. Ketika itu tanya niat. Apa maksud anti talik? Mu nak kata tolak isteri? Tolak jatuh. Okay. Ataupun au hiya talikun wa hiya hadirah. Bini ada depan, dia sebut dia tertolak. Bini ada depan, dia tertolak. Patutnya kata kamu tertolak, tapi dia kata dia tertolak. Dia guna kata ganti nama ketiga, hiya, dhamir ghaib. Jadi ghaibahlah sini. Maka ketika itu kembali kepada niat. Disebut daripada awal. Tadi bini sebut awal dah perkataan, jadi hiya tu kembali kepada dia lah. Sekarang ni tak ada apa-apa, tok lelaki sebut dulu. Jadi dhamir hiya nak kembali kepada siapa? Tak ada tempat kembali. Jadi tengok kepada niat. Okey. Qala al-Baghawi walau qala ma kittu an utalliqaki kana iqraran bit-talaqi. Al-Baghawi berkata, apabila suami berkata, hampir sahaja saya tidak mentolakmu, maka adalah ikrar adanya tolak. Habis, intaha kalam Imam Baghawi. Ni masalah, kalau ikutnya ada perbincangan jugalah Imam, tapi musannif ambil qaul Imam Baghawi sebagai nukilan. Masalah ni bahasa Arab je, bahasa kita tak berlakulah perkataan gini. Tengok ni. Qala al-Baghawi law qala ma kittu an utalliqaki, hampir aku dak tolakmu, hampir aku dak tolakmu. Terjemah gitu. Perkataan dia hampir aku tidak tolakmu, jatuh tak? Kana iqraran bit talaq, dia sebagai mengaku tolak. Maknanya jatuh tolak. Kok mana pula tu? Dia berdasarkan dalam ayat peribahasa Arab, kada ni dipanggil daripada af'al muqarabah. Af'al muqarabah makna hampir. Hampir. Kada, hampir kamu tertolak.
Jadi dalam Quran bila ada penafian pada af'al muqarabah, dia memberi makna berlaku. Contoh, bila Bani Israel kan, mereka tanya Nabi mereka macam mana nak Nabi Musa nak menghidupkan balik orang hak mati yang kena bunuh tu kan, tak tahu siapa pembunuh. Nabi Musa suruh sembelih lembu, pergi cari, tanya soalan banyak lah, cari Allah Ta'ala letakkan syarat, sebab banyak tanya letak syarat. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu, mereka pun sembelihlah lembu itu, wa ma kadu yaf'alu, hampirlah tidak mereka sembelih. Hampir tidak makna menafikan pada hampir tidak. Jawab apa sembelih tak? Sembelih. Jadi kadar penafian kadar menunjukkan berlaku. Hak ni Imam Nawawi kata ni. Kalau suami kata, dia kata apa? Suami kata ma kittu an utalliqaki, hampir sahaja aku tidak tolak. Hampir saja aku tidak tolak. Makna apa? Tolak lah. Hampir saja aku tidak tolak, maknanya tolak. Berdasarkan tadi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu, hampirlah mereka tidak sembelih. Jadi Bani Israel sembelih tak? Sembelih. Jadi hampir tidak memberi makna berlaku. Ni hak dikata Imam Nawawi. Ala kulli hal, isu ni ada perbincangan di kalangan ulama. Jadi dinukilkan oleh Imam Nawawi begitu. Jadi sekadar tu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.